Boleh kan? Mula dah. Tunggu tengok. Sini nanti tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahma wa akrimna binuril ilma waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda kita syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang banyak kepada kita, khususnya Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman agama kepada kita. Alhamdulillah, itulah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar. Allah bagi agama yang benar, yang betul, dan bagi kepahaman, bagi faham secara betul dan secara mendalam di dalam agama. Alhamdulillah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah kehendak nak bagi kepadanya kebajikan yang besar, pahala yang banyak, maka dia bagi faham di dalam agama. Bagi faham secara halus, bagi faham dengan secara detail, faham dengan secara mendalam, faham dengan secara betul. Alhamdulillah. Maka kita di pagi yang barakah yang mulia ini, di pagi ini khusus, kita nak cuba baca satu tajuk di dalam ilmu untuk mendapat kepahaman yang betul. Cara alat untuk dapat faham yang betul, satu daripadanya kita kena belajar ilmu mantik. Kita kena belajar ilmu maqulat. Ini sebagai bahan untuk kita nak faham yang betul. Bagi kita satu-satu perkara ni, kita nak pergi itu dia kena ada apa dia panggil, ada silibus dia, ada manhaj dia. Salah manhaj, salahlah cara berfikir, salahlah cara faham. Di antara salah dan silap golongan Wahabiyah, dia tak salah dianya dengan sebab salah manhaj dia. Walaupun semua sama ada Wahabiyah, Khawarij, Mu'tazilah, semua kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Semua berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, semua berpegang. Tetapi manhaj silibus itu tak sama. Misalnya, contohnya berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran mesti berpegang dengan secara zahir-zahirnya, tidak boleh ditakwil. Itu manhaj yang salah. Manhaj yang lari daripada sunnah, mereka tak sedar. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj salafus salih, Al-Quran dibahagi kepada dua. Ada sebahagiannya
dipakai dengan secara zahirnya, ada sebahagiannya dipakai dengan secara takwil. Itu sebagai contoh. Maka cara nak faham yang betul mesti manhaj dia itu betul. Manhaj dia itu pun kena ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di hari ini cuba kita masuk untuk kita nak kenal satu manhaj mikir, satu manhaj untuk nak kenal satu perkara dengan makhluk dengan secara betul. Kita panggil ilmu maqulat. Maqulat yang 10. Sebelum daripada kita nak masuk kepada maqulat yang 10 ini, lebih dulu kita kenal perkataan maqulat itu sendiri. Jadi maqulat ini ialah satu perkataan yang masuk di bawah dia perkara yang banyak, yang berlain ni hakikat. Itu asal makna maqulat di sisi ahli falsafah, ahli sains. Misalnya kita kata binatang. Binatang, bila kata binatang atau benatah, bahasa Kelantan, bahasa Petani kata benatah. Benatah ni satu kata yang masuk di bawah dia afraq yang banyak. Satu-satu dia tu musamma dia, madlul dia tu banyak. Adanya lembu, adanya kambing, adanya gajah katakanlah. Lembu, kambing, gajah, kuda ni hakikat dia, mahiyah dia lain-lain. Manusia, hakikat dia lain-lain. Manusia, hakikat dia binatang yang pandai, yang boleh bertutur, boleh bercakap. Kalau kata lembu, binatang yang berdebah. Kalau kata kuda, binatang yang berjahit. Katalah, itu hakikat dia. Hakikat tak sama, lain-lain. Kambing, binatang yang berdebat. Itu nama dia, dia panggil maqulah. Maka di sisi pengasas asal ilmu maqulat ni, iaitu Aristotle dia panggil. Di sisi dia satu maqulat yang 10 ni ialah asas untuk nak bina fikiran yang betul, asas bagi ilmu. Orang nak dapat ilmu yang tinggi, nak boleh ilmu yang banyak, nak boleh ilmu yang betul, ia kena buat asas dengan maqulat yang 10 ni. Sebab maqulat yang 10 ni sebagai kaedah umum. Siapa kenal maqulat yang 10, siapa faham maqulat yang 10, boleh faham ke semua barang, boleh faham ke semua benda. Itu asal maqulatnya. Maka dibagi maqulat ni di sisi Aristo dibagi kepada 10. Semua 10 ni kalau dia hubung kait, ilmu maqulat ni dia hubung kait dengan ilmu mantik. Maqulat ni dia satu daripada cawangan ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik dia bagi lafaz kulli itu kulliyat kepada 5. Ada jenis, ada pasal, ada arak am, arak khas, kulliyat yang 5. Kulliyat yang 5 ni dibicara di dalam ilmu mantik. Jenis pasal nau, pasal arak khas, arak am. Itu 5 kulli. Maka
makulah ni satu daripada kulliyat yang 5, iaitu dia termasuk di dalam jenis. Maka jenis itu dia terbagi kepada 3. Jenis yang tinggi, jenis yang tengah, jenis yang rendah. Maka makulah dia ialah satu daripada jenis yang ali, jenis yang tinggi. Apa dia jenis? Jenis-jenis itu hak saya kata tadi, iaitu satu lafaz dia hubung kait dengan lafaz. Ini dia muqaddimah dia tu dia hubung kait dengan lafaz. Satu lafaz, satu perkataan yang ada makna dia, yang ada tuai nama dia. Tapi tuai nama dia tu banyak, berlain ni hakikat. Bila kita kata binatang, itu nama kulli. Sebab apa? Binatang ni ada arti dia, iaitu tiap-tiap perkara yang bergerak dengan kehendak dia. Yang bergerak dengan sendiri dia. Dia pilih nak gerak, dia pilih nak dia panggil binatang. Maka perkara lagu ni tu banyak. Di dalam banyak tu hakikat lain-lain. Itu nama dia jenis nama dia. Dia hubung kait dengan apa? Dengan lafaz. Ulama dia membahagikan lafaz tu kepada 2. Pertama kali, satu lafaz hak ada makna, lafaz hak ada madlul, ada musamma dia. Dia panggil lafaz tu diberi nama pada istilah nama lafaz musta'mal. Yang kedua, lafaz yang tak ada madlul, tak ada makna. Lafaz yang tidak ada musamma, tuai nama dia tu tak ada. Semata-mata lafaz saja. Nama dia lafaz muhmal, nama dia. Seperti kita cakap balik. Nasi, kita kata si'na. Itu kalau nasi, lafaz musta'mal, lafaz ada makna dia, ada madlul dia. Ada tuai nama dia. Kalau si'na, tak ada. Tak ada madlul dia, tak ada tuai dia, tak ada. Maka lafaz hak ada madlul ni pula, lafaz hak ada makna ni pula, dia terbagi kepada kulli dan juz'i. Dia terbagi kepada lafaz yang menunjuk di atas tuai nama dia. Tuai nama dia tak ada berkongsi dengan yang lain. Dia satu saja. Tunjuk di atas tuai nama dia satu saja. Seperti kita kata seorang nama tu Muhammad, seorang nama Abdullah, Khalid, Abdullah, Saleh, itu nama dia lafaz tu juz'i. Ada satu lafaz tu yang lafaz juz'i, satu bahagian daripada lafaz ada makna tu, iaitu lafaz kulli. Lafaz tu madlul dia, tuai nama dia banyak. Itu nama kulli. Seperti kita kata binatang, seperti kita kata jisim. Jisim, tu dia banyak. Bila kata jisim, masuk kayu, batu, air, manusia, binatang. Itulah nama dia lafaz kulli. Itu hubung kait. Maka kulli ni dia masuk di bawah kulli itu makulat yang 10. Makulat yang 10 ni ialah kesemuanya kulli. Yang mana 10? Kita bila makulat yang 10, hari ini kita sebagai nak buat asas saja. Kita tak mendetailkan. Satunya nama jauhar. Dia panggil juga jirim. Yang kedua kam. Yang ketiga kaif. Yang keempatnya idhafah. Yang kelimanya aina. Dia panggil satu-satu tu makulatul jauhar, makulatul kam, makulah kaif, makulah idhafah, makulah aina, makulah mata, makulah milk, makulah wada', makulatul fi'li. Dia panggil juga ayyaf'al. Makulah
infial, makulah yang fa'il. Itu semua 10. Jauhar, kam, kaif, idhafah, aina, mata, milk, wada', makulatul fi'li, makulatul infial. Itu 10 makulat. Kesemua 10 ni di sisi ahli falsafah, di sisi ahli sains, di sisi ahli falsafah, semua tu perkara yang ada. Dia bila benda ni benda maujud. Di sisi ulama usuluddin, di sisi ulama kalam, ulama kita akidah, yang adanya jauhar. Itu benda yang tetap ada, benda maujud. Dan kaif, itu perkara yang ada. Yang lain itu amrun i'tibari. Maka kita kena definisi satu daripada 10. Pengenalan dianya, takrif dia, definisi dianya, jauhar tu apa dia? Jauhar ialah satu perkara yang ada dengan bawa diri sendiri. Kata pandak maqama binafsih, kata pandak lagi al-qaimu binafsih. Satu perkara yang berdiri, yang tegak, yang ada, yang boleh bawa dengan sendirinya. Dia tak ada di yang lain, tak kena ada di yang lain. Perkara yang kalau kita nak ambil dia, kita ambil dia selalu boleh. Tak kena ambil serta dengan yang lain. Ambil dia saja-saja bawa pergi. Misalnya kita nak kepada paku, kita ambil paku bawa pergi. Kita nak kepada kayu, kita potong ambil kayu. Kita nak pada kain, kain tu banyak, kita potong separuh, potong sebahagian, sepertiga ke seperempat ke, maka kita ambil kain tu bawa pergi boleh, yang kita potong. Maka itu nama dia jauhar, nama dia. Di dalam istilah ulama usuluddin, dia panggil jirim. Jirim. Itu nama dia, itu hakikat jauhar, hakikat jirim. Kita boleh kenal tu. Ini hakikat makulat ni, bagaimana kita maklum, iaitu dia bicara, orang yang bicara awalnya dia bukan orang Islam. Dia bicara hak makhluk. Hak dia duk tengok dengan mata, hak realiti di depan dia. Maka dia dapati 10 perkara. Ini maknanya 10 perkara ni ialah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Hubung kait dengan ilmu akidah, Allah mukhalafatuhu lil hawadis, Allah menyalahi bagi segala yang baru. Maknanya Allah bukan bersifat dengan 10 sifat ni, 10 makulat ni Allah bukan. Allah bukan jauhar, Allah bukan kaif, Allah bukan kam, Allah bukan idhafah. Katalah. Yang kedua, dia bagi yang lawa bagi jauhar itu, sifat-sifat bagi jauhar, iaitu kam, kaif, idhafah, aina hingga akhir. Tapi kita bercara juga, bila bercakap tajuk jauhar, yang satu lagi dia bagi hak lawa bagi jauhar itu, iaitu Arab. Ada problem. Arab, tulisnya ain ra ba, arab, aradun. Kalau kata wajib aradi, tulis macam tu, dia ada dua, orang panggil ada
wajib aradi, wajib aridi. Ain alif ra tu, ain alif ra tak ya. Kalau tak ada alif tulis baca aradi, arad. Arad ni apa? Arad ni iaitu perkara yang ada di jauhar tadi. Perkara hak tupai ada di jauhar, dia tak boleh bawa sendiri. Maqama bi ghairi. Kata pandai al-qaimu bil jauhar. Perkara hak ada di jauhar. Benda hak duduk di jauhar, putih, merah, panas, sejuk, panjang, pendek, semua tu, bulat, kepak, itu nama dia arab. Perkara yang tupai ada di jauhar, dia nak tak boleh ada dengan sendiri, tak boleh berlaku dengan sendiri dia. Kita kata panjang saja. Tak ada, panjang saja-saja, tidak ada di zat yang lain. Merah saja-saja, tidak ada di yang lain. Sejuk saja-saja, tidak ada di yang lain. Pecah saja-saja, tidak ada di yang lain, tak ada. Kita nak ambil pecah saja, tak saya ambil botol, tak saya ambil kaca. Kita nak ambil panah saja, tak mau ambil api. Kita nak ambil sejuk saja, tak mau ambil air batu dan umpamanya. Itu tak boleh, kerana perkara tu nama dia perkara arab. Dia tak boleh ada dengan sendiri. Kalau dia terbit daripada jauhar, dia habis. Sifat arab, bila dia terbit pada jauhar, dia habis. Dia bahkan dia tu tak kekal dua masa. Di sisi ahli falsafah, dia ahli sains. Dia ada habis, dia bergilir-ganti. Bergilir, ada habis. Merah tu dia habis. Ada kita nampak panjang tu dia bergilir, dia mari baru. Yang kedua daripada makulat yang 10 iaitu kam. Apa pengertian kam? Apa hakikat kam? Hakikat kam ni dengan secara pendek sebagai asas, iaitu boleh kata bahasa Arab dia panggil qadah. Bahasa Melayu kita, bahasa Arab panggil qadah ataupun miqdar. Bahasa Melayu kita ukuran. Ukuran sukatan. Iaitu seperti kita kata satu perkara, satu kayu tu panjang dianya 1 meter, 1 meter. Panjang tu dia panggil ukuran kayu. Panjang yang ada pada kayu tu nama dia kam. Munasabah asal makna kam tu makna bilangan. Bila hak panggil bilang tu nama dia kam. Sama ada bilang tu, kita bilang benda tu tak ada putus, duk berhubung. Nama dia kam muttasil. Seperti kayu 3 meter, 3 meter. Kita bilang 3. Tapi dia tak ada putus, duk berhubung. 3 tu tak ada tempat asing. Tak ada tempat asing, tak ada tempat suku-suku, tak ada. 3 duk sekali. Kalau kita bilik inci, boleh 100 inci. 100 tu duduk di kayu tu, semua lah. Kalau cakap dengan ilmu, dia panggil hujung bagi satu bilangan berkongsi dengan awal bagi bilangan yang kedua. Kita bila 1 meter, suk kat satu titik, satu noktah. 1 meter suk kat sini. Itu awal dia, akhir dia. Akhir bagi 1 meter. Dan meter yang kedua, mula tepat suk, tepat akhir bagi 1 tadi. Maka di noktah, di titik yang bertemu tu. Situ ada panggil titik bertemu. Akhir 1 dengan awal 2. Dia ishtirak, dia bersekutu.
Itu nama dia bilangan yang berhubung. Nama kam muttasil nama dia. Kalau akhir bagi satu dengan awal bagi dua tu dia tidak ishtirak, dia tidak sekutu, tidak berkongsi. Duduk di tempat masing-masing, nama dia kam munfasil. Seperti buah kayu, buah durian, 10 biji. Kita bila 1, 2. Antara akhir 1 dengan awal 2, dia duduk asing-asing. Seperti kita bila tiang masjid. 1, 2, 3 tiang masjid ni 50 tiang. 50 tu tidak sekutu pada noktah, pada hujung dia tu. Itu nama dia kam munfasil. Kena satu hak kena ingat, kena jaga. Ada apa tak betul, silap sikit tertekam. Kam ni sifat. Kam ni bukan jauhar, sifat bagi jauhar. Kadang orang faham kena ke diri jauhar. Seperti kita kata orang beri keterangan tentang sifat wahdaniyah tu. Mana diri kalau Allah itu boleh bahagi, boleh nak kerak, nak potong, tu sifat kam muttasil. Dia boleh kerak sebab dia panjang, boleh nak belah sebab dia tebal, boleh nak khisi, boleh nak kita nak kikis tubik tu boleh. Dia bersifat dengan mana-mana satu daripada 3 betangan, 3 koda tu. Itu kam muttasil. Allah kalau dia pandai, dia terima bahagi dengan secara kerak, nama kam muttasil. Maka kata Allah kam muttasil tu, bila dia pandai nama Allah kam muttasil, kita jangan faham kata Allah itu sendiri kam tu, kam muttasil. Allah itu zat. Dan kalau dia terima bahagi boleh kerak, nama dia zat yang bersifat dengan kam muttasil. Bersifat dengan koda, ukuran yang tertentu. Maka sifat kam ni dia terima bahagi. Diri dia sendiri tu tak kena tupai orang lain. Panjang ni, kita nak bagi boleh. Panjang meja ni panjang 2 meter. Kita nak bagi 2, nak bagi 3, bagi 4, bagi 5 boleh. Diri dia terima bahagi, tu sifat bagi kam. Koda yang terima bahagi. Panjang ke, tebal ke, lebar ke, 2, 3 ke, itu nama dia kam nama dia. Yang ketiga, kaif. Kaif ni iaitu satu keadaan, satu arad yang ada di jauhar. Mudah kita nak fahamnya. Kaif ni iaitu kena kepada warna yang ada pada jauhar, itu ringkas dianya. Warna yang ada pada jauhar nama dia kaif. Seperti merah, hijau, biru, katakanlah putih, hitam, seterusnya. Dia panggil nama dia kam. Dan juga perasaan yang ada pada jauhar, rasa-rasa, kecapan-kecapan seperti manis, pahit, dan juga bauan, bau busuk, bau hamih, bau harum, bau sedap, dan juga kasar,
licin, cahaya berkelip, bersinar yang ada pada jauhar, gelap, hitam yang ada pada jauhar. Itu nama dia kaif. Maka kaif ni dia ada terbagi dua pula. Ada kaif yang tetap, ada kaif yang tetap seperti merah bunga, putih kapah, hitam arang. Itu dia panggil kaif yang tetap. Ada kaif yang ada habis. Dia mari habis seperti suara. Ada habis. Dia bergilir ganti. Habis mari yang lain, habis mari yang lain, habis mari yang lain. Atau dia ada dua. Yang ketiga, yang keempat, iaitu idhafah. Makulah idhafah. Idhafah ni makna bahasa Melayu kita iaitu aduan. Adu banding. Ataupun dia panggil juga apa? Dia panggil nisbah. Nisbah bahasa Arab juga nisbah. Kita bangsa. Bangsa satu jauhar kepada satu jauhar yang lain. Itu nama dia idhafah. Kita ambil satu handphone. Ini hak kita sekarang. Satu handphone ni Samsung. Ambil satu lagi, satu handphone lagi, handphone Oppo ataupun Huawei katalah. Maka kita adu dua ni, yang mana lebih canggih. iPhone lebih canggih. Ini kurang. Bentuk dia Samsung lebih besar daripada iPhone. Maka bila kita adu ini lebih besar, ini kecil, maka itu nama dia idhafah. Besar, lebih besar tu sifat. Adapun iPhone itu jauhar, handphone Samsung itu jauhar. Sifat lebih besarnya daripada yang lain, itu nama dia idhafah. Iaitu nisbah yang hasil daripada kita bangsakan satu jirim, satu jauhar kepada jauhar yang lain. Misal kita adu kita dengan ayah kita. Kita dipanggil anak. Kita dipanggil anak. Bila kita adu dengan ayah kita dipanggil bapa. Kalau yang betulnya bapa itu nama dia panggil jauhar. Anak jauhar. Idhafah tu dia panggil apa bahasa Melayu? Kebapaannya. Kita keanakannya. Kita jadi anak. Bahasa Arab panggil dia ubuwah. Bersifat dengan ubuwah. Kita bersifat dengan bunuwah. Sifat dengan keadaan anak lelaki. Sifat dengan waladiyah. Keadaan kita ni anak bagi seorang. Itu nama idhafah. Ubuwah dengan bunuwah. Bukan bapa anak tu. Kebapaan dia tu. Kesuamian dia dan keisterian dia. Seorang ni adu. Kita adu dengan bini kita. Kita nama suami. Bila nama suami, nama kita kesuamian. Bini kita nama dia keisterian. Dia jadi isteri. Adu kita dengan Rasul. Rasul tu dia bersifat dengan kerasulan. Kita bersifat dengan keumatan. Kita jadi ummah
Rasul tu dia jadi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Adu kita dengan Rasul, adu kita dengan ayah, adu kita dengan bini, adu kita dengan anak. Kita boleh jadi anak, kita boleh jadi bapa. Kalau nisbah dengan idhafah. Kita nisbah dengan bapa kita, kita anak. Kita nisbah dengan anak kita, kita bapa pula. Kita nisbah dengan abang kita, kita nama adik. Nisbah dengan adik kita, kita jadi abang. Itu namanya nama dia makulatul idhafah. Di sisi ahli falsafah, kebapaan tu satu perkara yang ada, satu perkara yang berlaku. Di sisi ulama kalam, ulama usuluddin, amrun i'tibari. Di sisi ulama falsafah, satu perkara yang ada pada jauhar. Seterusnya yang kelima, jauhar, kam, kaif, idhafah, ba. Yang kelimanya makulah aina. Aina ni asal makna dia isim istifham, di dalam bahasa makna di mana. Dan di dalam bahasa aina dipanggil juga dipanggil diguna buat royak makna tepat. Maksud di dalam ilmu memakulah aina iaitu keadaan satu jauhar di satu tempat. Berada jauhar di satu tempat. Kata pendek dengan bahasa Arab, husulus syai'i fil makan. Hasil sesuatu jauhar, ada satu-satu jauhar di satu tempat. Dia duduk di bawah tanah. Satu batu tu duduk dalam tanah. Satu batu ni duduk di atas sutuh. Satu jam tu duduk di dalam beg. Mengambil tepat lah mudahnya. Diri mengambil tepat oleh satu jauhar. Mengambil tepat tu nama dia aina. Dia ada di satu tempat tu, nama dia aina. Boleh kita kata ni tempat aku. Yang tempat yang kita ada padanya tu, itu dia panggil aina. Mudahnya, pitah royak pendeknya kena kepada nama bagi tepat bagi jirim. Itu aina. Tepat bagi jauhar. Tiap-tiap jauhar dia kena ada tepat. Tepat dia itu nama dia aina. Maka di sana dia bagi pula ada tempat yang hakiki, seperti kita duduk di atas kerisi. Maka tempat yang hakiki bagi kita tu iaitu hak jirim lain tak boleh mari nak tupai, nak ambil. Tu dia panggil tempat hakiki bagi kita. Ada tempat tu nama tempat majazi, tempat yang bukan hakiki. Seperti aku duduk di Mekah, aku duduk di Malaysia, aku duduk di Tani. Tani itu tempat bagi dia. Bukan dia duduk semua di dalam negeri Tani, dia duduk satu tempat yang khas bagi dia. Kata Tani tempat dia tu atas jalan majazi. Di sisi ahli falsafah, hakikat tempat yang sebenar iaitu diri ada jirim, ada jauhar di satu tempat dia. Maka nak panggil tempat tu iaitu dia panggil pepeh, piyuh, bagi satu jirim yang sebelah dalam, yang bersetuh bagi jirim yang mengambil tempat, yang bersetuh bagi pepeh, piyuh, bagi jirim yang mengambil tempat hak sebelah luar. Misal kita ambil air, masuk dalam cawan, di dalam gelas.
Maka pepeh gelas hak tepuh dengan air. Dia panggil pepeh, piyah. Tepi dia hak sebelah dalam hak bertepuh dengan air. Dia bertepuh dengan pepeh, piyah, tepi bagi air hak sebelah luar. Maka pepeh, piyah, tepi bagi gelas hak bertepuh dengan air, hak bersetuh dengan air itu nama dia, itu tepak nama dia. Itu hakikat tepak. Maka tepak tu jirim. Tepak tu jauhar. Ainanya berada air di dalam gelas. Mengambil tepak oleh air di dalam gelas. Itu nama dia aina. Nama dia. Diri mengambil tepak. Mengambil satu jirim. Mengambil satu jauhar. Akan tepak pada satu perkara. Di satu perkara. Kita ambil tepak di atas khisi. Khisi jirim. Kita jirim. Ada kita di atas khisi, itu nama dia aina, nama dia. Tepak hakikinya, khisi yang bertepuh dengan kita tu. Nama dia itu piyah, tepi bagi khisi hak sebelah luar. Tu kita hak bertepuh dengan khisi, nama tepi kita hak sebelah dalam. Tepi kita sebelah luar. Khisi hak tepuh dengan kita tu nama piyah hak sebelah dalam. Itu mana aina. Jangan bertukar. Bukan diri tepak tu. Diri tepak tu nama dia panggil jirim. Nama dia jirim. Mengambil tepak, ada jirim di satu tepak, itulah maqulatul aina. Kita jangan tinggal asas sumber 10 ni. Jauhar jirimnya satu. Yang lain tu arak semua. Yang lain tu sifat bagi jirim, sifat bagi jauhar ke semua. Kam sifat. Bila sifat kita nak kata meja ni yang panjang, boleh nak potong. Nama dia kam, tak boleh. Tak boleh kerana meja ni jirim. Sifat dianya kepanjangan dia, panjang dia tu. Tebal dia tu, lebar dia tu. Itu nama dia kam, nama dia. Buah timun Cina dia merah. Buah timun hak merah, kulit dia yang hijau. Itu nama dia kaif, bukan. Kulit timun jauhar. Isi timun yang merah itu jauhar. Merah yang ada pada isi timun, hijau yang ada pada kulit timun, itulah nama dia kaif. Katakanlah seterusnya. Itu kena jaga. Untuk halus, untuk supaya kita tak silap. Yang ke-6, iaitu makulah mata. Ulama makulat, dia masuk alillah boleh di atas kelimah yang tak boleh masuk alillah di dalam bahasa Arab yang fusha. Seperti la. Orang ahli sains yang masuk boleh Allah. Allah maujud. Benda tak ada. Allah sikit, benda tidak ada line, tak ada tali hubung. Seperti telefon handphone ni, dia panggil telefon Allah sikit. Mana yang masuk alih-alih di atas kalimah la boleh. Tu ahli sains lah ni, orang bahasa baru. Aina supaya juga, aina dia tak boleh masuk alih-alih. Tapi dia ada ilmu makulat, dia masuk alih-alih. Makulatul aina. Barangkali kerana dia sudah dijadi alamiah. Dia buat alamiah dah. Mata, makulatul mata. Mata ni asal isim istifham. Makna tanya, soal, tanya. Mata bilakah? Mata iaitu ada satu jirim di dalam satu masa. Hasil jirim, hasil jauhar
hasil sesuatu di dalam satu masa. Ia tak mesti jirim. Lain daripada jirim pun asal ke hasil seperti kita kata pecah. Accident pelago kereta jam 9. Accident kereta di jam 9. Accident tu dia panggil pelago tu dia panggil arad. Apa tu pelago di pukul 9. Pukul 9 tu nama dia mata. Nama dia. Seorang tu mati. Mati jam 10 pagi hari Jumaat. Nama dia mati itu satu perkara, hasil satu perkara di pukul 10 di dalam masa yang tertentu. Dalam masa yang tertentu iaitu pukul 10, jam 10. Masa seperti tepat tadilah. Ada masa hakiki. Ada masa yang majazi. Masa hakiki seperti matahari berjalan 24 jam. Itu tak lebih tak kurang, tu panggil masa hakiki. Aku makan 5 minit. 5 minit tu dia makan tu. Kalau kata aku belajar pondok 15 tahun. Itu majazi. Sebab 15 tahun bukan dia belajar semua. Dia tidur di pondok 4-5 tahun. Dia berjalan terai rumah saing 4-5 tahun. Dia masuk tanda makan 2-3 tahun. Hak belajar sungguh. Hak mata hakiki sungguh 2 tahun. Buat miskin macam mana dia duk pondok 15 tahun tak aling, duk pondok 15 tahun tak boleh. Ya, sebab dia ambil mata majazi, bukan mata hakiki. Kalau mata hakiki 15 tahun tu aling. Hasil sesuatu di dalam masa yang sama banyak, sama sendak dengan di atas dia. Masa ni penuh. Tak ada terbit, tak ada lebih. Itu dipanggil mata hakiki. Seperti kita kata juga, kita kata gerhana 1 jam. Dalam 1 jam tu gerhana penuh. Tak ada masa hak tak gerhana di dalam tu. Itu nama dia mata hakiki. Kalau kata gerhana tu, bila gerhana tu hari malam Isnin. Malam Isnin tu bukan gerhana penuh. Gerhana 1 jam 15 minit, sejam, 1 jam setengah. Tapi kata malam Isnin, malam tanggal 12. Itu nama dia mata majazi. Yang ketujuh, makulatul milk. Milkun makna milik. Malaka yamliku milkan. Perkataan ni, tulis mim lam kah ni, hak isim dia ada baca milkun. Kalau baca milkun makna milik. Kalau baca mulkun makna kerajaan, jadi raja, kerajaan. Kalau baca malakun, seorang daripada malaikat, satu malaikat, malakun. Kalau kata malikun, raja. Malik dengan lam baris kat bawah, itu nama dia raja, panggil raja. Milkun milik, mulkun kerajaan, malakun malaikat, milkun milik. Maksud dengan milik di sini di dalam ilmu makulah iaitu satu keadaan yang berlaku bagi satu perkara dengan sebab perkara tu meliputi, melikungi dia.
Dia panggil makulatul milki. Seperti kita pakai cicing. Bercicing tu nama dia milkun. Satu keadaan, satu kelakuan yang hasil bagi jari kita dengan sebab cicing tu melikungi jari kita. Kita balut serban, pakai serban. Nama dia kita berserban. Berserban itu nama dia makulatul milki. Satu kelakuan yang hasil dengan sebab kita pakai serban. Nama kita berserban. Serban itu duk melikungi kepala kita. Duk meliputi kepala kita. Kita pakai baju, pakai kain. Itu nama makulatul milki. Seolah-olah kita milik cicing, kita milik serban, kita milik baju, kita milik kain. Sebab kain duk melikungi kita, hasil satu kelakuan. Nama kita berpakaian, kita berpakai kain. Kalau kita pakai cicing, kita bercicing. Kita pakai jam, kita berjam. Katalah bahasa Melayu tu. Saya reka-reka ya. Makulatul milki yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-9 iaitu makulatul wada'. Makulatul wada'i. Wada'. Makulatul wada'i kita nak cari bahasa Melayu kita tu, cuba pakat carilah. Saya pun tak pandai nak cari. Iaitu satu kelakuan yang adu. Yang kita bangsa, yang kita adu. Satu juzuk bagi sesuatu kepada juzuk dia yang lain. Dia panggil satu kelakuan yang hasil daripada dua nisbah, dua adu. Adu satu juzuk kepada satu juzuk yang lain. Satu juzuk yang lain adu kepada juzuk itu. Nama dia nama makulatul wad'i. Misalnya, contohnya seperti kita kata berdiri dengan bahasa tani panggil tanenyo. Berdiri dengan tanenyo ni, dua tutup kalau kira serupa aja. Tapi berdiri ya satu kelakuan bila kita nisbah kepala dengan kaki. Kita adu kepala dengan kaki. Kepala dekat dengan langit. Kaki jauh daripada langit. Kaki adu dengan kepala, kaki duduk di bombing, kepala tak ada duduk di bombing, duduk di atas. Nama dia panggil berdiri. Kalau kepala duduk di bombing, kaki tak ada bombing, kaki dekat dengan langit, kepala duduk dekat dengan bombing. Nama dia tanenyo. Tanenyo. Kalau adu dengan benda luar, bapa dengan anak, itu idhafah. Adu dengan benda dalam sendiri. Satu benda tu, satu benda kita adu setengah bahagian dia kepada setengah yang lain, maka hasil satu keadaan. Keadaan yang hasil daripada kita adu, kita bangsa tu, itu nama dia makulatul wad'i, nama dia. Makna kita macam ni dia panggil duduk bersila. Macam ni duduk berlunjuk. Macam ni menerak. Macam ni menyengai. Macam ni meletak. Menetak, menerak, menyengai, berlunjuk, berdiri, terliuk, tunduk. Itu nama makulatul wad'i. Apa tu? Berdiri, menetak, menerak, tunduk tu.
nama dia satu kelakuan, satu keadaan, satu hal, satu hai'ah, satu keadaan yang hasil bagi seorang. Tapi hasil ni dengan sebab dua kali adu. Adu kepala dengan kaki. Kepala adu dengan kaki, kepala kita adu dengan langit, dia dekat dengan langit. Adu pula kaki dengan langit, jauh. Dia jauh daripada langit, nisbah dengan kepala. Itu nama dia satu kelakuan. Sebab tu kelakuan tu dia kita panggil kelakuan ni berdiri. Kelakuan ni duduk, kelakuan ni bersila. Maka satu kelakuan tu dia panggil satu daripada kulli, satu daripada makulah. Nama dia makulatul wad'i nama. Yang ke-9 makulatul fi'li ataupun dia panggil makulah yang ayyaf'al. Makulah mana bahasa perintah royaknya pendeknya iaitu membuat. Buat boleh, membuat boleh bahasa Melayu. Saya selalu sini saya sentuh bahasa adu dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu ni kalau hak mutaaddi dia boleh pakai, boleh masuk imuham mim, mem. Dan boleh tak masuk. Seperti kita kata apa buat ke? Boleh kata buat, boleh kata membuat. Boleh. Dia mutaaddi. Pukul, boleh memukul. Boleh. Pukul, memukul. Adapun kalau hak lazim, kalau fi'il lazim, dia tak ada imuhamim, dia tak ada. Nak kalau masuk mem tu, masuk imuhamim tu jadi hak lazim kita memutaaddikan. Kita memutaaddikan, kita menjadi mutaaddi dia seperti kita kata apa? Pecah. Pecah tu lazim. Bila kita nak memutaaddikan, kita kata memecah. Memecahkan. Kalau kata apa lagi? Jalan, berjalan. Buat mutaaddi memperjalankan. Tambah imuham. Tapi bahasa kita standard Malaysia sekarang, bila mutaaddi dia masuk imuham belaka. Dia tak, kalau buat dia tak guna buat, dia guna membuat dah. Jadi waktu saya setuh dan secara suka-sukalah merugikan, rugi masa, rugi dakwah, rugi bateri komputer, tambah yang tak patut tambah. Kita tempat kita boleh ringkas, kita ringkas. Kita Melayu ni kita jadi lambat sikit sebab bahasa kita panjang. Kalau adu dengan bahasa Arab pendek, dia satu kelimah, kita dua dah. Siam macam siam pendek dia. Siam, lepas tu dia cepat pada Melayu. Orang Melayu lambat sikit. Siam, kalau kata pergi, dia satu ya pai. Kita dua dah, pergi. Kalau kata mari, dia ma. Kita mari. Banyak kita. Kalau kata makan, kita makan, dia kin. Pendek dia, satu kelimah. Abad tu sia, kita Melayu nak lawan ni susah sikit, dia cepat dia. Kita mari, dia ma. Sampai dia dulu dah. Orang faham dia dulu dah. Bede. Kita bede dua kali. Bede. Dia jing. Jing. Sudah dah. Jing. Bede. Pok. Dia pakah dululah. Kena hak dia dulu. Itu bahasa. Sebab tu kita kena memperbuat, kata buatlah cepat sikit. Makulah ayyaf'al makna buat, membuat.
diri buat, kita potong, kita himpun, kita memecahkan, kita membetulkan, membelokkan. Itu nama dia makulatul fi'li. Keadaan sesuatu memberi kesan kepada yang lain. Memberi kesan pada yang lain. Bukan kepada, pada yang lain. Kalau memberi kesan kepada, beri kepada dia. Mana pada dia, buat kesan ke diri dia sendiri, di diri dia sendiri. Kita ambil botol lima botol, kita himpun. Himpun 5 botol, dia duduk satu tempat dengan secara rapat-rapat. Nama dia botol tu beripung. Beripung tu mari daripada makulatul fi'li, iaitu himpun oleh kita. Kita himpun. Himpun pandai. Boleh masuk memahami menghimpun. Menghimpun itu nama makulatul fi'li. Bila dia beripung, kita memecahkan dia. Kita pukul kata. Memecah itu nama makulatul fi'li. Makulatul fi'li. Himpun, menghimpun ataupun memecah. Adapun pecah, pecah lain. Pecah bukan makulatul fi'li, bukan perbuatan, bukan membuat. Makulatul fi'li ni buat atau membuat. Dan dipanggil juga bahasa standard Malaysia kita dipanggil perbuatan. Memecah tu nama perbuatan bagi seseorang. Menghimpun tu nama bagi satu perbuatan bagi seseorang. Tapi bila kita mengaji makulat ni kita beza sikit. Membuat. Membuat tu nama makulatul fi'li. Pecah yang hasil ataupun perbuat yang hasil daripada buat nama perbuatan. Itu makulah yang ke-10, makulatul infial, makulah ayyang fa'il. Iaitu diri hasil sesuatu, terkesan sesuatu daripada perbuatan yang lain. Kita memecahkan botol itu pecah. Pecah botol tu nama dia infial. Makulatul infial nama dia. Bila tali panjang, kita potong. Potong ataupun memotong. Potong itu nama dia makulatul fi'li. Bila kita potong, dia terpotong, dia putus. Itu makulatul infial, makulatul ayyang fa'il. Itulah lebih kurang 10 makulat sebagai kita boleh faham dengan cara ringkas bagi buat asas pada hari ini. Untuk hari ini saya rasa cukup banyak tu dulu. InsyaAllah ada kesempatan lain kita jumpa di masa yang lain. Untuk hari ini kita syukur pada Allah di atas nikmat yang Allah bagi. Dan sikit sebanyak yang saya boleh sampai yang ada manfaat, ada faedah, itu taufik dan hidayah pada Allah. Salah dan silap itu daripada kelemahan dan kejahilan saya. Dan segala kekurangan harap maaf dan ampun kesemuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.